Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak yang disambut di Kompleks Sukan Limbang seawal pukul 6.30 pagi tadi meriah dan penuh warna-warni apabila dihadiri lebih 5,000 penduduk. Perhimpunan dan perarakan disertai lebih 3,000 orang yang terdiri daripada 68 kontijen dari jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun, persatuan parti-parti politik, badan bukan kerajaan dan pelajar sekolah. Acara dimulakan dengan persembahan choir lagu-lagu patriotik daripada 500 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem dalam ucapannya memberitahu sambutan Hari Kebangsaan tahun ini sungguh istimewa kerana diadakan di Bandar Limbang. Kita amat berbangga perayaan Hari Kebangsaan pada tahun ini didapat di bawah Limbang, hujung negeri Sarawak. Ini amat bermakna dalam usaha kita menumpukan perhatian terhadap pembangunan di kawasan-kawasan yang jauh dari pusat-pusat bandar besar di negeri ini. It is high time we celebrate an occasion like this in the rural area, not just the town all the time. Beliau menjelaskan tema sambutan Sehati Sejiwa tahun ini memang sinonim dengan rakyat Sarawak yang telah lama mengamalkan semangat perpaduan dan kerjasama meskipun hidup dalam kepelbagaian bangsa, budaya dan adat resam. Sementara itu, dalam ucapannya, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan berharap rakyat di negeri ini terus mengukuhkan permufakatan dan kerjasama bersatu dalam kepelbagaian serta memberi sokongan kepada kerajaan untuk meneruskan agenda pembangunan. Katanya, Tan Sri Adenan telah memperkenalkan dasar dan program yang memberi fokus kepada kebajikan dan kepentingan masyarakat selain memperjuangkan hak-hak negeri ini. Justru Datuk Amar Rawang Tengah mahu rakyat terus menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri untuk terus memimpin Sarawak dengan memberi mandat yang lebih besar dalam pilihan raya negeri akan datang. Pelbagai acara telah disusun atur termasuk persembahan padang, nyanyian lagu patriotik serta persembahan gempur tanpa senjata oleh Angkatan Tentera Malaysia serta pelepasan burung merpati sebagai simbolik negara telah bebas dari penjajahan kuasa luar. Turut hadir yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Ragat Kurdi Taib. Polis Kuching malam tadi melancarkan operasi bersepadu pencegahan jenayah di sekitar Bandaraya Kuching bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Roslan bin Ahmad, operasi yang melibatkan lebih 300 anggota ini tertumpu di beberapa kawasan strategik dan menjadi tumpuan orang ramai. Katanya operasi yang dilancarkan sehingga awal pagi tadi turut melibatkan sekatan jalan dan pemeriksaan di beberapa premis perniagaan. Sebanyak 467 kenderaan bermotor telah diperiksa dan 69 saman telah dikeluarkan kepada pengguna jalan raya. Kebanyakan pengguna yang disaman atas kesalahan nombor pendaftaran kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi dan tiada lesen memandu. Khususnya pengguna-pengguna jalan raya lah. Maknanya tidak ada pengguna-pengguna jalan raya sempena malam kemerdekaan ini mengambil peluang untuk mabuk-mabuk dan sebagainya. Beliau yang ditemui pemberita RTM turut mendedahkan sepanjang 8 bulan pertama tahun ini, IPD Kuching telah berjaya menurunkan kadar jenayah kepada 19% bagi pelbagai jenis jenayah. Antaranya kes bunuh, judi, dadah dan kecurian kenderaan. Jelas beliau ini adalah hasil usaha berterusan pihak polis selain kerjasama orang awam dalam membantras kegiatan jenayah. Para penggemar sukan lasak di Gunung Santubong dinasihatkan supaya melaporkan aktiviti mereka kepada pihak berkuasa tempatan sebelum mengadakan sebarang aktiviti di taman negara berkenaan. Ini berikutan peningkatan kes pendaki yang terkandas dan cedera ketika ekspedisi menawan puncak gunung tersebut. Dan kita boleh Ketua Polis Daerah Kuching SCP Roslan bin Ahmad berkata sepanjang 8 bulan pertama tahun ini sahaja pihaknya telah merekodkan 5 kes pendaki sesat dan cedera semasa pendakian. Jadi dia datang balai polis bukan tak kena bayaran sebagai apa pun, datang cuma lapor diri. Saya daripada kumpulan 10 orang sekian-sekian nama akan mula mendaki gunung pukul 4 petang ini misalnya. Jadi kurang-kurangnya polis tahu bahawa di atas gunung sekarang ni ada 10 orang.
Justru beliau berharap penggemar sukan ekstrim ini lebih peka akan keselamatan masing-masing sebelum memenuhi impian menawan gunung berkenaan. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Petra Jaya Muhammad Rafi Saibi memberitahu antara faktor kegagalan ekspedisi mendaki adalah kurangnya stamina dan pengalaman dalam sukan pendakian. Kita kena pastikan kesihatan mereka dalam keadaan orang kata fizikal, dalam keadaan sempurna dan juga cergaslah sebelum menaiki Gunung Setubung. Beliau menjelaskan untuk bulan ini sahaja pihaknya telah menyelamatkan beberapa kumpulan pendaki yang terkandas termasuk sekumpulan 9 pelajar kolej swasta pada awal bulan ini dan semalam seorang guru yang pengsan dalam ekspedisi pendakiannya. Pelbagai cara dilakukan oleh rakyat negara ini meraihkan Hari Kebangsaan sebagai tanda cinta ke negara. Bagi penduduk Kampung Sambe Asajaya di Samarahan, mereka membuat satu kelainan iaitu dengan membina sebuah pintu gerbang replika Jemal atau bahasa tempatannya lendong di pintu masuk ke kampung tersebut. Lendong merupakan alat menangkap ikan di laut yang terkenal sejak zaman dahulu. Wartawan Rosalina Rosli bersama juru kamera Danny John dan Wan Ismail Wan Yahya ada butirannya. Bagi penduduk Kampung Sambe, lendong ternyata menggambit memori generasi terdahulu yang pernah menggunakan alatan tersebut untuk mencari rezeki terutama pada tahun 1960-an. Lendong bagi para nelayan pada masa dahulu juga melambangkan status serta kehebatan seseorang nelayan memandangkan tidak semua orang mampu membuat lendong. Menurut Rizwan Dan yang merupakan guru, proses pencarian bahan utama seperti kayu nibong, pembuatan lendong dan penggunaannya hanya dapat dilakukan secara bergotong royong kerana saiznya yang besar iaitu sepanjang 6 meter, selebar 5 meter dan ketinggian melebihi 6 meter. Ujarnya, selaras dengan tema Hari Kebangsaan Sehati Sejiwa kali ini, lendong banyak memaparkan nilai-nilai murni yang patut dijadikan prinsip di dalam kehidupan masyarakat, antaranya bersatu padu dan sikap bantu-membantu. Nilai gotong royong dikaitkan. Jadi kita nak harapan kita satu ketika nanti generasi yang baru ini akan menghargai sejarah. Menghargai sejarah betapa nenek moyang kita zaman dahulu bergotong royong untuk memajukan kampung dan masyarakat sekitar. Jadi alhamdulillah lendong dengan konsep Seri Buloh, dia ada di lautan sana dengan air pasang dan air pasang surut dia mampu bertahan. Kita nak nilai itu bahawa masyarakat Kampung Sambe khususnya semangat ataupun kekuatan nilai itu diterjemahkan untuk semangat bergotong royong dan melawan apa-apa yang arus pembangunan negara. Lendong ini juga mampu memberi kesedaran kepada generasi muda untuk mengenali kesungguhan generasi terdahulu yang berusaha gigih untuk mencari rezeki di laut. Pembinaan replika lendong ini memakan masa 2 minggu kerana kekangan masa. Walaupun tidak menggunakan bahan utama iaitu kayu nibong, replika lendong ini dibuat menggunakan buluh hasil gotong royong penduduk kampung. Sementara itu, bagi Alson Bawi, 67 tahun yang merupakan generasi lendong, beliau sebab apabila mengimbau kembali menggunakan lendong sejak zaman datuknya untuk mencari rezeki. Masalah lendong tu, apabila kami nangar lendong tu bulan satu. Aduh. Sedih tu. Melihat kerjaan bapak dulu. Itu kena orang. Dengan susah payah ke lendong. Hujan banyak, duit makan dengan orang. Bila dibuat lendong tu, kesalamat tu, jadi teringat dengan generasi baru tu mungkin ada terasa macam tu lah keadaan orang tua mula lendong. Pasti hidup anak-anak judi tu. Bangga sebab kampung kami ada mempunyai sejarah lendong. Dengan adanya lendong tu kami orang dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat. Secara amnya juga kita beranggapan dan mahu kampung-kampung sekitaran ataupun yang ada di Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya mampu menjadi Kampung Sambe sebagai role model untuk pembinaan lendong ini. Sebab nilai itu sangat berharga, tidak ada dijual pun di kedai, sebab nilai itu dan kita sendiri bentuk. Jadi insya-Allah satu ketika nanti benda ini dapat menyatu padukan lagi masyarakat Kampung Sambe dan masyarakat Malaysia. Dengan memperkenalkan lendong sebagai simbol perpaduan adalah diharap agar generasi muda dapat mengenali warisan nenek moyang kita terdahulu serta menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi hari ini.
Sebanyak 23 buah gerai jualan makanan dan minuman telah dibuka secara rasmi bagi pelancaran Bandung Walk di Sibu. Ahli Undangan Negeri Nangka Dr. Anwar Rapai memberitahu idea untuk mewujudkan Bandung Walk bagi memeriahkan suasana di Jalan Bandung yang sememangnya lebih dikenali penduduk setempat sebagai lokasi untuk menjamu selera di Bandar Sibu. Dr. Anwar berkata Bandung Walk ini bakal menjadi tarikan baharu di Bandar Sibu kerana gerai-gerai berkenaan turut dibuka di sepanjang Jalan Bandung bermula dari Masjid Darul Islam hingga ke kawasan berhadapan Pusat Khidmat Dun Nangka. Kita telah mohon kepada pihak SMC untuk menutup jalan ini sebulan sekali supaya pihak berniaga dapat berniaga di atas jalan ini dan juga pengunjung lebih mudah untuk membeli belah. Tetapi pihak SMC juga memaklumkan bahawa boleh diadakan setiap malam, tetapi kita akan minta separuh daripada jalan ini ditutup untuk setiap malam. Separuh ditutup. Sebulan sekali kita akan minta untuk ditutup sepenuhnya. Beliau menjelaskan suasana gerai jualan di sini mirip suasana di Benteng Satok Kuching yang pernah popular suatu ketika dahulu. Dr. Anwar ditemui media selepas melancarkan Bandung Walk di Sibu. Beliau turut menambah pihaknya merancang untuk menambah lagi jumlah gerai jualan di tempat ini kerana pada masa kini lebih 50 peniaga masih menunggu untuk berniaga di kawasan tersebut. Baiklah, setakat ini dahulu sumbangan Berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.